Bismillahirrahmanirrahim. Turuq takhrijul hadis. Ini kaedah dalam mengeluarkan hadis. Jadi kalau dapat satu matan hadis, kemudian kita nak tahu daripada mana sumber mana hadis tu, maka kita kena keluarkan daripada kitab yang tertentu lah. Kadang-kadang dalam satu hadis ni tak dinyatakan daripada Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim ataupun Sunan Ad-Darimi ataupun daripada Musnad Imam Ahmad ataupun Muwatta Imam Malik ataupun Sunan Imam Tirmizi dan sebagainya lah. Jadi kita nak tentukan pada ni. Fungsinya apa? Fungsinya bila mana anda tahu hadis ni, anda kena keluarkan baru tahu status dia sahih atau tidak. Jadi sebenarnya penting juga dalam anda buat berkaitan dengan penulisan atau tesis atau berbicara tentang satu hadis, kena cari asal sumber hadis tu. Baik. Jadi ta'arif dulu. Apa itu takhrijul hadis? Azul hadis ila masadirihi al-asliyati. Ya, mengeluarkan hadis daripada sumber-sumber yang asal. Itu maksud takhrijul hadis. Ya. Wa ba'dhum yazid, ba'dul ulama yazid makna ma'a bayani darajatihi ainal hajah. Ditambah lagi. Sebagai ulama tambah lagi, bukan setakat keluarkan saja, tetapi bersama keterangan statusnya atau darjahnya. Bila kita berkeperluan untuk mengetahui hadis tu. Contohnya hadis sahih, hasan ataupun dhaif, ataupun Imam Tirmizi ada pecahannya hasan gharib, hasan sahih. Contohnya lah. Baik. Fazul hadis ma'nahu ayu bayan makan wujud hadis wa dilalatu alaihi. Menerangkan kedudukan wujudnya hadis dan bukti tentang wujudan hadis itu. Bidzikri dengan menyebut masdarihi, sumbernya alladhi warida fi yang terdapat padanya bagi hadis. Kan taqul, contohnya kamu katakan akhrajuhu Abu Daud fi sunanihi. Telah dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, ataupun kamu katakan rawahul Abu Daud fi sunanihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Ya, jadi ada perkataan akhrajahu ataupun rawahu. Ini yang penting. Jangan guna perkataan lain. Ya, atau wala taqul. Kamu tak boleh katakan bila dapat satu hadis kamu sebut tulis zakarahu ataupun awradahu ataupun lafaz zakarahu. Perkara ini tidak diambil kira dalam takhrijul hadis. Ini kaedah dalam takhrijul hadis. Okey, setakat ini ada soalan? Apa itu takhrij hadis? Keluarkan hadis daripada sumbernya bersama penerangan status atau darjatnya ketika kita berkehendaki untuk mengetahuinya. Okey. Masdar asliyah. Masadir asliyah. Masadiru asliyah tu maksudnya sumber-sumber yang asal. Apa sumber yang asal? Kutubul usul al-mustanidah. Kitab-kitab asal yang disandarkan itulah. Allati takhriju wa tazkuru fiha al-hadis bil asanid misal kutubul sittah wa musnad Ahmad, yang telah dikeluarkan dan disebut daripada kitab-kitab hadis dengan sanad-sanad seperti kitab-kitab sittah. Apa kitab sittah? Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, apa lagi? Ada 6 kitab tu. Dan termasuk juga Musnad Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad ni dia tak termasuk dalam kutub sittah, dia yang lain. Ya. Baik. Wa kharaja bi qawli asliyah. Dan kita keluarkan dengan perkataan kita yang asal. Yang asal ya. Ghaira asliyah, yang bukan asli itu apa? Far'iyah, yakni furu'. Kalau dapat dalam kitab-kitab hadis yang bukan kitab asal, dan kitab furu', maksudnya ada ulama yang ambil atau buat satu kitab hadis, diambil dari kitab asal, itu kitab furu'. Contohnya Jami' al-Usul li Ibn Athir, ya, yang ini tanpa sanad ya. Kitab far'iyah allati turidu fiha al-ahadis bila isnad. Ini yang tak ada sanad, di matan je. Lafaz hadis saja. Contohnya Jami' al-Usul oleh Ibn al-Athir ataupun Majma' az-Zawaid oleh Haythami, ataupun kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi,
ataupun kitab Bulughul Maram oleh Ibn Hajar. Ini contoh-contoh kitab yang mana kitab furu', bukan kitab asal. Jadi siapa ambil dari kitab ni, dia tak boleh, tak sah. Dia kena ambil kitab asal, sama ada Sahih Bukhari atau Muslim, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah dan sebagainya. Okay. Ma'ani takhrij indal muhaddisin. Maksud takhrij di kalangan ahli hadis, ya. At-takhriju lahu ma'anin 'adidatin 'inda al-muhaddisin wa ghairihim. Takhrij ni atau keluarkan hadis ni dia ada banyak maksud, banyak makna di kalangan ahli hadis dan selain daripada mereka. Jadi sanaqtasiru huna ala abraza ma'ani takhrij 'inda al-muhaddisin. Jadi kita ringkaskan yang mana yang paling tepatlah maksud takhrij hadis di kalangan ahli hadis. Yang pertama, at-takhrij bermakna takhrij dengan maksud intikhabul ahadisi wa riwayatiha mustanadatan fi masnafi jami'. Maksudnya memilih hadis-hadis dan riwayat-riwayatnya yang bersanad dalam kitab-kitab jami'. Ada musnaf yang jami' yang dihimpunkan. Di hazal murad bi lafaz. Jadi lafaz ini, takhrij ini indal mutaqaddimin. Ini ta'arif ini di kalangan ulama-ulama terdahulu. Siapa dia? Contoh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i. Ini ta'arif yang dikeluarkan oleh ulama-ulama hadis mutaqaddimin yang terdahulu. Ya. Yang ta'rif yang kedua, takhrij dengan maksud azul ahadis ila masadiriha al-asliyah. Mengeluarkan hadis-hadis daripada sumber-sumbernya yang asal. Yani ishtahara hadzal ma'na. Maksudnya maksud ini masyhur atau popular di kalangan ahli hadis ba'da zaman riwayah, selepas zaman riwayah. Ya, zaman riwayah maksudnya zaman di mana perawi-perawi hadis ini yang ramai. Ya, wa huwa murad bi lafaz takhrij, dengan lafaz takhrij ghaliban biasanya digunakan oleh ulama hadis mutaakhirin wal muasirin, ulama yang terakhir ini ataupun yang semasa. Dua definisi yang berbeza di kalangan ulama mutaqaddimin dengan mutaakhirin dalam menentukan ta'rif takhrij ini, takhrij hadis ini. Baik. Ini ialah rajah berkaitan dengan tadilah daripada ta'arif tadi tu. Ta'arif mutaqaddimin, ya ini ta'arif mutaakhirin atau mutaasirin, ya ini sini. Tak boleh dihuraikan, sama je lah. Okey. Baik, apa faedah atau tujuan untuk takhrij hadis? Yang pertama, ma'rifatud darajatul hadis, mengenal status hadis, standard hadis tu. Min haitsu sahhati wa dha'fi, sama ada hadis itu berbentuk sahih ataupun dhaif. Wa hadha aham wa ala maqasid at-takhrij. Ini antara perkara yang paling penting dan paling tinggi maksud takhrij hadis ni. So kita nak tahu hadis itu sahih atau tidak. Ramai hari ini orang menggunakan dalil hadis tapi tak tahu hadis itu statusnya apa. Ada yang menggunakan hadis dhaif dalam menentukan hukum ataupun perkara akidah. Itu salah. Akidah perkara kita hukum dan hadis sifatnya sahih, lebih baik mutawatir. Qad yashtahiru hadis min bainan nas wa yaksur dawran bainahum fa yahtaju ila al-wuquf ala darajatihi hatta la yansibu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqilahu aw la yanfi anhu ma sarara minhu. Baik, contoh kadang-kadang masyhur hadis tu, dimasyhurkan hadis tu di kalangan manusia dan banyak pula peranannya di antara mereka. Untuk apa? Sebab memerlukan kepada kedudukan darjat hadis tu sehingga kadang-kadang tidak dinasabkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata hadis tapi bukan hadis. Contohnya kata-kata hukama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kata-kata hukama. Ada setengah orang kata ini hadis Nabi. Salah, bukan hadis Nabi. Kata-kata hukama. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Gitu ya. Ataupun ada hadis, dikatakan hadis. Contohnya, man
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi ada yang mengatakan ini hadis, sebenarnya bila diselidik bahawa ini merupakan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, dia mengatakan siapa yang berkehendakkan dunia maka hendaklah dia berilmu. Siapa yang berkehendakkan akhirat maka hendaklah berilmu. Siapa yang berkehendakkan dunia dan akhirat kedua-duanya maka hendaklah dengan berilmu. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Sedangkan ada sebahagian manusia atau orang lain yang menisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bolehlah. Sesuatu yang tidak dinakalkan, tidak dikatakan oleh Nabi atau tidak dinafikan daripada sumbernya daripada mana. Contohnya, hadis al-harbu khad'ah. Peperangan itu satu penipuan, tipu daya. Betul lah, bila berperang ni, dia ada macam tipu daya. Strategi lah namanya. Ya. Masyhur bainan nas, masyhur di kalangan manusia. Awak mungkin tak masyhur pun. Tak nak perang kan. Siapa belajar ilmu perang tahulah. Qad yarfa halahu ala kathir minhum. Kadang-kadang disembunyikan keadaannya tu di dalam kebanyakan daripada mereka. Disembunyikan. Bitakhrij hadis yatabayyan lana al-makhraj fi sahihaini. Wa bihi na'lam sihhatihi. Jadi, bila takhrij hadis ni, maka diterangkan bagi kita, dia ni dikeluarkan daripada sahihaini rupanya. Masyhur di kalangan manusia. Peperangan itu merupakan satu tipu daya, merupakan satu strategi. Tapi di mana rupanya bila dikaji, dikeluar daripada dua sahih ni iaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa bihi na'lam sihhatihi, dan dengan ini kita mengetahui kesahihan hadis ni. Bila dah keluar daripada Bukhari dan Muslim, tak ada masalah lah. Nama pun sahih Bukhari, nama pun sahih Muslim. Sifatnya sahih. Tak masalah. Itu contoh kenapa kita ataupun matlamat faedah kita takhrij al-hadis. Dia dapat menentukan status hadis tu. Yang kedua, ma'rifatu fiqhul hadis, mengetahui ilmu hadis tu atau fiqh atau ilmu hadis tu. Wa dzalika an tariq nazar fi tabwib a'immatul hadis alaihi. Jadi dengan itu kita melihat, ya, melihat apa? Daripada jalan melihat fi tabwib, dalam tabwib maksudnya imam-imam hadis meletakkan hadis tu, menyusun hadis tu mengikut bab-bab tertentu. Sebab itu kita tahu fiqh. Contohnya bab taharah, bab solat, bab zakat, dah imam-imam hadis dah susun dah. Itu ya, mudahkan dapat mengenal fiqhul hadis tu, fiqh hadis tu. Atau hikayatul mazahib ulama fihi kama yasna'u Imam At-Tirmizi, ataupun dapat mengetahui melalui kisah ataupun cerita hikayat tentang aliran-aliran ulama-ulama ni sebagaimana yang ditentukan ataupun yang dicipta, yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Kelebihan Imam Tirmizi daripada hadis-hadis lain, Imam Tirmizi ni menentukan rawi ni tu, cerita tentang rawi ni, rawi sifatnya ni dan sebagainya. Dia ada cerita tentang rawi. Ini kelebihan Imam At-Tirmizi. Baik, faedah yang ketiga atau matlamat yang ketiga, al-wuqufu 'ala al-kalam a'immatil hadis fi naqd rijal wal hadis. Kita tahu yang ketiga ni ialah kedudukan tentang kata-kata imam-imam hadis dalam mengkritik rijal ataupun rawi dan hadis tu. Maksudnya ada ulama yang mengkritik. Kritik maksudnya analisis sifat rawi. Apa lagi yang kita dah belajar tentang ciri-ciri hadis sahih tu. Adilnya rawi, dhabitnya rawi, adakah dia ada syaz ataupun ada illah terhadap rawi tersebut. Dan juga kritikan terhadap hadis. Ada hadis ni betul, hadis ni tepat dan sebagainya. Wa mimman ya'tani bi bayan dzalika katsira min al-a'immatul Imam At-Tirmizi fi jami'ihi. Sesuatu daripada yang ditentukan dengan penerangan yang banyak oleh imam contohnya Imam At-Tirmizi dalam kitabnya, dalam jami'nya. Fa Tirmizi, maka Imam Tirmizi ghaliban biasanya ma yubayyinu darajatul hadis ba'dahu mubasharatan. Biasanya akan menerangkan darjat atau standard, status hadis selepas meriwayatkan satu hadis secara langsung. Ini lihat dalam Jami' Imam Tirmizi, dia terus nyatakan hadis ini hadis hasan, hadis ini hadis hasan sahih, hasan gharib, munkar dan sebagainya. Okey. Yang keempat, taqwiyatul hadis faqad yakunu hadisul da'ifan. Fungsi kita takhrij hadis ialah menguatkan hadis. Kadang-kadang hadis itu daif. Ini kita dah belajar berkaitan hadis
Apa itu hadis maqtu'? Apa itu hadis maqtu'? Dia nak tanya ni. Apa itu hadis maqtu'? Kita ada marfu', mauquf, maqtu'. Apa itu hadis maqtu'? Siapa nak jawab? Hadis yang disandarkan kepada tabi'in ke Ustaz? Okey, betul lah tu. Hadis disandarkan pada tabi'in. Hadis mauquf disandarkan kepada para sahabat. Para sahabat. Okey, marfu' terus pada Rasulullah SAW. Dalam bab yang keempat, takwiyah ni, ia berkaitan dengan hadis, boleh terangkan pada saya hadis hasan li ghairihi. Cuba terang, hasan li ghairihi. Bukan hasan li zatihi ya. Hasan li zatihi kita tahu dia memang hasan. Kenapa hasan? Sebab khif dhabtil rawi. Maknanya ada kurang sikit dhabit rawi itu. Jadi hasan. Tapi apakah dia sebagai hasan li ghairihi? Nah, saya nak jawab. Hasan li ghairihi. Tak jawapan. Hadis dhaif kalau tak silap. Hadis dhaif Okey. Dia hadis dhaif. Tak berapa kuatlah hadis tu. Tetapi dia dikuatkan dengan hadis yang lain. Okey. Bila dikuatkan dengan hadis yang lain, maka dia jadi hasan li ghairihi. Jadi hasan sebab apa dia jadi hasan? Sebab dikuatkan dengan hadis yang lain. Inilah fungsi dia. Jadi takhrij hadis ni kita tahu hadis ni dah tak kuat. Tapi kalau kita takhrij hadis yang lain, jumpa hadis yang kuat. Mahkum yang sama, benda yang sama, maka dia jadilah hasan li ghairihi. Okey. Ahsanta. Bitakhrij taqifu ala mutaba'atil wa syawahid yataqawwa biha al-hadis fayakunu hasanan li ghairihi masalan. Sebut ni Maka dengan takhrij kita dapati ada ikutan ataupun mutabi'. Mutabi' maknanya ada hadis yang lain. Wa syawahid, ada saksi-saksi atau hadis yang lain menguatkan hadis tu, maka dia jadilah hasan li ghairihi. Sebagai contoh Baik. Kelima, ya'riful khilal waqi' fil asanid natijah tashif wa tahrif. Ini mengenal khilal. Khilal ni maknanya perkara-perkara kekurangan yang berlaku dalam sanad dan akhirnya menjadi hadis tashif dan tahrif. Hadis tu hadis yang kekurangan. Nanti kita akan bincang apa itu hadis musahhaf dan hadis muharraf. Bincang hadis ni. Ini dalam hadis maudhu', hadis mardud. Yang keenam, ta'yin al-mubham min ar-rawat, menentukan perkara yang kesamaran dalam rawi itu. Mubham Tamyiz al-muhmal min ar-rawat al-hadis, dan membezakan ataupun menyatakan perkara muhmal, perkara yang samar. Contoh mubham ni allazi lam yasammu rijal wa fulan, iaitu sesuatu yang tidak dinamakan seorang lelaki dan fulan tu. Tak tahu. Dia letak nama gelaran je. Jadi kita tak tahulah siapa nama dia. Asalnya Ahmad tapi gelarannya Ali. Jadi dah lain. Itu nama mubham. Ragu-ragu. Wa muhmal maksudnya merijal huwa musamma alladhi lam yatamayyiz an ghairihi. Ya, ini muhmal ni adalah rijal hadis, rawi hadis yang namanya ni tidak membezakan antara nama lain. Contohnya namanya Ahmad, dia Ahmad juga, Ahmad semua Ahmad. Jadi dapat bila kita takhrij hadis dapat menentukan mana yang mubham, mana yang muhmal dalam hadis. Ini biasanya dalam kajian sanad hadis lah ataupun rawi hadis. Kita tak belajar bab ni. Sebab ini siapa yang berkhususan bidang hadis maka dia akan belajar secara detail berkaitan perkara ni lah. Cuma dalam tajuk ni kita tentukan kelebihan-kelebihan dalam mentakhrij hadis dalam kitab asal. Baik, yang ketujuh, tahdid man lam yuhaddid min rijal isnad. Faqad yazkuru rawi fil isnad bi kunyatihi aw laqab aw nasabati. Biwasat takhrij qad naqifu ala tasrih bi ismin kamilan. Yang tujuh ni menentukan siapa yang tak tentukan rawi atau rijal sanad ni. Dia tak nama pun dalam rawinya. Faqad yuzkira ar-rawi. Kadang-kadang disebut rawi ni dalam sanad tu dengan kunyah.
kunyah maksudnya gelaran atau laqab atau nasab. Nasab maksudnya Ibnu Ahmad, anak Ibnu Ahmad. Siapa anak Ahmad ni? Begitulah. Orang Arab bisa buat gitu. Jadi melalui takhrij kita dapat tahu dengan jelas namanya yang sempurna. Baru tahu rupanya Ibnu Zubair contohnya lah. Yang ke-8, al-wuquf ala tasrih bis-sima' fi riwayat al-mudazlisin atau tamyiz riwayat al-mukhtalitin. Ya. Yang ini dapat tahu kedudukan tasrih menjelaskan bis-sima'. Maknanya orang itu adakah dia mendengar? Dan kita dah belajar berkaitan dengan tahammul hadis. Tahammul hadis macam mana hadis tu disampaikan daripada syekh pada murid. Yang kaedah yang paling tinggi ialah as-sima' ala syekh, yang mendengar daripada syekh. Jadi kita dapat tahu jelas tak maksudnya riwayat itu digunakan kaedah sima' ke atau macam mana? Ya, ghairu mudallisin. Mudallisin maksudnya disembunyikan. Tidak tahu betul tak betul ya. Ataupun membezakan di antara yang bercampur-campur. Menentukan ada riwayat yang bercampur-campur. Jadi perkara ini dapat dijelaskan melalui takhrij hadis. Jadi wa khalasatul qaul, ada kesimpulannya annal a'rad takhrij wa faidahu katsirah. Jadi faedahnya banyak, tatanawwa'u bihasbi gharil ba'is, dan kepelbagaian ini mengikut matlamat pengkaji ala takhrij hadis untuk mengeluarkan hadis tu. Apa matlamatnya? Kalau untuk hukum fiqh, hukum fiqh lah. Kalau untuk tentukan dia punya status rawi lah. Atau nak tentukan dia punya status hadis sahih atau hasan dan sebagainya, itu pun terpulang pada pengkaji. Okey, cukup. Baik. Ini adalah gambaran umum berkaitan kaedah takhrijul hadis. Kita tak guna semua ni, ya. Nanti saya minta anda buat guna salah satu saja, ya, yang ikut kemampuan kita lah. Ada kadang-kadang tu kita tak mampu sebab kita tak menguasai satu ilmu lain, kita tak boleh menggunakan kaedah tu. Okey, ya, baik. Di sini ada 5 kaedah. Yang pertama, rawi a'la. Kita akan lihat kepada rawi paling tinggi. Siapa paling tinggi rawi a'lanya? Kalau kata Abu Musa al-Asy'ari, kita carilah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ataupun Umar bin Khattab, kita carilah Umar bin Khattab, itulah, ya, rawi a'la, rawi paling tinggi. Yang kedua, maudhu'ul hadis, ini skop hadis, topik hadis. Contoh kita dapat innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi maudhu' hadis itu tentang apa? Hadis itu tentang apa contohnya? Tentang niat, tentang ibadah. Jadi ambil tajuk, cari kitab berkaitan dengan hadis-hadis yang kumpulkan berkaitan dengan ibadah. Okeylah. Yang ketiga, awalul hadis. Yang ini cari awal hadis, ya. Contohnya hadis la darara wala diraran. La, kalimah la tu. Jadi buka kita hadis, cari kalimah lam alif dulu. La, sampailah jumpa la dirara wala diraran. Maka anda akan jumpalah hadis tu. Baik. Yang keempat, lafaz gharibah. Maknanya lafaz yang pelik. Lafaz yang ganjil. Tak banyak digunakan oleh orang Arab. Ya, ini ada tertentu je lah. Jadi kalau dalam satu ayat hadis, dalam matan hadis, lafaz hadis tu, di banyak perkataan, tiba-tiba jumpa ada satu lafaz yang gharib. Maka cari daripada lafaz gharib tu. Maka mudah kita nak dapatkan hadis tu daripada kita asal ni. Dan yang kelima, wasaful hadis, ini sifat hadis tu lah. Baik. Baik, kemudian kita lihat pembahagian yang lain tentang kaedah takhrijul hadis. Yang tadi itu berkaitan dengan ni, ada 5 kaedah ni. Ini kaedah yang lain. Banyak kaedah yang disebut oleh ulama, ya. Kaedah yang lain ada 2, melalui melalui sanad dan matan. Sanad dan matan. Ada orang cari hadis melalui rawi. Kita tengok rawi-rawi dia tahu dah, hebat dia. Ada orang cari hadis melalui matan atau lafaz hadis. Ada 2 ni. Jadi perbincangan ini dipecahkanlah tadi. Daripada 5 tadi ni, dipecahlah ke sini. Ya. Maksudnya bila sanad, rawi a'la, dan sifat asnad. Sifat sanad tu. Ya. Sifat rawi tu. Tapi melalui matan dia ada maudhu' hadis dan juzuk dari hadis.
Juzuk hadis ada bagi dua, iaitu awal hadis dan lafaz gharibah yang tadi kita bincang tadi. Ini pecahan lagi lah berkaitan dengan hadis tu. Okey. Baik, setakat ini ada soalan sebelum saya masuk satu-satu. Boleh? Ada soalan? Kita dah bincang berkaitan dia, sila. Ada? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Okey, kita teruskan ya, saya teruskan. Kita dah bincang tentang ta'rif, kemudian dah bincang tentang matlamat takhrij hadis, dan yang ketiga dah bincang berkaitan secara umum berkaitan dengan tarikh atau cara untuk takhrij hadis ni. Baik, kita masuk satu persatu. Yang pertama, tariqatul ula. Tariqah yang pertama iaitu takhrij biwasl rawi a'la. Yang mengkaji hadis melalui rawi yang paling tinggi. Baik. Jadi, ya'tamil takhrij bihadzal tariqah ala ma'rifatul rawi a'la lil hadis. Jadi, dalam nak pegang dalam kaedah takhrij ni, dia kena mengetahui rawi yang paling ada dalam hadis. Kena tahu. Kalau tak tahu, kita tinggallah kaedah ni. Tak payah guna. Ya, kita guna kaedah lain. Wa rawi 'ala al-hadis qad yakunu sahabiyan wa huwa ghalib. Rawi yang paling tinggi ni dalam hadis kadang-kadang sahabat. Ini yang biasa dia kata. Wa huwa ghalib, yang biasa. Qad yakunu tabi'iyan, kadang-kadang para tabi'in. Ya, tabi'in. Ini kalau hadis tu hadis mursal. Ya, hadis mursal apa? Hadis yang mana hilangnya para sahabat. Ya, tabi'in terus Nabi. Dihilangkan sahabat, hadis tu dinamakan hadis mursal. Okey. Auduna fayakunu hadis mu'addal. Kadang-kadang tanpa ada sahabat, tanpa tabi'in, dia terus jadi Rasulullah, hadis tu jadi hadis mu'addal. Ya. Jadi kita tengok siapa yang paling tinggi pada ketika itu. Fa idza lam yaqifu al-bahis ala fala yumkin lahu takhrij fi hadhihi tariqah. Bila pengkaji atau anda tak tahu siapa, maka tidak mungkin untuk takhrijkan kaedah ni. Tak boleh gunalah. Ya. Jadi kita lihat abraza mazaya awil makhas. Apa kelebihan, apa kesukaran dalam kaedah ni. Jadi kemudahan ataupun kelebihan kaedah ni, usulul hadis walau lam naqif illa ala juz'un minhu atau maknahu. Kita dapat hadis ni, bila kita takhrij, kita dapat hadis ni walaupun kita tak ada juzuk hadis tu pun tak apa. Ataupun kita tak faham makna pun tak apa. Yang penting dah ada punya rawi itu, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, kita cari dah dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq dan kita jumpa, selesai. Yang susahnya apa? Ni. Su'ubah libhas biha fi masanid fil hadis as-sahabat al-mukathirin ka Abu Hurairah wal Anas bin Abbas. Susah kaji mendapatkan hadis daripada masanid. Masanid maksudnya hadis-hadis yang dihimpunkan mengikut kitab-kitab fiqh, ya, bab-bab fiqh. Itu masanid. Dan hadis-hadis ni kebanyakan para sahabat seperti Abu Hurairah, Anas dan Ibn Abbas. Dia campur-campur. Ini susahnya lah. Ya. Okey. Dan biasanya dalam kitab yang ada, inilah antara yang boleh kita cari, kitab Kutubul Masanid. Ya. Masanid hadis sahabat. Contohnya Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Asy-Syafi'i. Ada Imam Syafi'i ada musnad dia. Ataupun Musnad, apa lagi? Banyak musnad lah. Ataupun kita atraf. Kita atraf ni iaitu yaqtasiru fiha bi dzikri taraf hadis dala ala baqiyatihi, iaitu diringkaskan dalam menyebut taraf hadis tu, menunjukkan baki bagi hadis tu, ya. Hadis tu hadis apa. Jadi ma'ajam min asanin ala jihati taqayyud bi kutub mukhassas. Jadi nak dihimpunkan dengan sanad-sanad tu kena dihimpunkan dengan kitab-kitab khusus. Kita ada satu kitab, dua kitab, tiga kitab. Jadi itulah keadaannya. Kitab yang paling masyhur yang kita atraf ni ialah Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Ini kitab oleh Hafidh Al-Mazi, Imam Al-Mazi. Ini antara contoh kitab yang diberikanlah kalau nak cari dalam ni. Ini pun susah rasanya. Saya tanya siapa nama sahabat, orang cari 100 nama sahabat. Boleh tak bagi tugasan? Boleh. Kalau tak boleh tak payahlah. Nama sahabat. Kalau tak tahu nama sahabat, susahlah. Nama artis tahu, nama sahabat tak tahu. Sahabiah lagi lah. Baik, kaedah yang kedua. Yang ini takhrij hadis melalui maudhu' hadis. Maudhu' maksudnya topik ataupun skop hadis. Ya. Jadi yang takhrij hadis tariqah ala ta'rif maudhu' hadis wa tahdidihi. Ini melalui mengenal
maudhu' ataupun tajuk hadis dan menentukannya. Maudhu' hadis qad yakunu zahiran bayinan likulli man yutali'ahu. Maudhu' hadis ni kadang-kadang dia jelas dan nyata bagi setiap yang dinyatakan dalam hadis. Ya, contohnya, la wudu'a liman lam yazkuru Allah alaihi. Tidak berwuduk, tidak dikira berwuduk siapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Itu jelaslah. Ini dalam bab taharah, kitab taharah, kitab suci. Ya. Bab tasmiyah wuduk ataupun dalam bab tasmiyah wuduk. Sebut nama dalam wuduk. Ya. Ini mudah. Kalau tak, susah juga. Baik, abraz mazaya, kelebihan dia suhulah usulil hadis bimujarrad ma'rifat ma'nahu. Mudah untuk sampai atau mendapatkan hadis tu dengan semata-mata kita tahu maksud matan hadis tu. Ya. Walau lam naqif ala lafzi, walaupun kita tak dapat lafaznya tu. Kesukaran hadis ni ialah ta'addada mawdu'at ba'da hadis, berbagai-bagai tajuk sebagian hadis. Dalam satu hadis, satu lafaz ada berbagai-bagai tajuk dalam tu. Ada dalam contohnya hadis berkaitan dengan seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ayu amal afdal? Apa amalan yang paling baik? Jawab Rasulullah, as-salat ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian sahabat tanya, summa ayu? Apa lagi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Buat baik pada ibu bapa. Sahabat tanya lagi, summa ayu? Apa lagi? Kemudian ya Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Jihad pada jalan Allah. Jadi dalam hadis tu ada 3 tajuk. Yang pertama tentang solat pada awal waktu. Yang kedua tentang buat baik pada ibu bapa. Yang ketiga tentang jihad fisabilillah. Bila dalam kes macam ni, su'ubah tahdid al-mawdu' fi ba'diha. Susah nak menentukan topik dalam hadis tu. Ya, ada 3 tajuk terus. Baik, antara kitab yang kita boleh guna dalam takhrij hadis kaedah mawdu' ni ialah kitab hadis, contohnya Sahih Bukhari dan Muslim dan Sunan Arba'ah. Buka aja halaman tajuk ni tu, terus ada kitab-kitabnya. Kitab solat, dan kitab solat ada bab-bab dia. Kitab zakat ada bab-babnya. Kitab iman ada bab, ini berkaitan bab. Ini paling mudah. Kalau dapat tahu hadis tu daripada bab iman, cari dah kitab iman. Mudah itu. Ini antara kitab-kitab yang dikurang dengan bab-bab khusus dalam ilmu solat, iman, zakat, buyu', nikah, zuhud dan sebagainya. Ini contohnya lah. Baik, kaedah yang ketiga ialah takhrij hadis dengan melalui mata' hadis. Maknanya perkataan permulaan bagi hadis. Jadi kaedah ini ialah ala ma'rifat awal lafaz fil hadis. Mengenal kalimah awal, lafaz yang awal dalam hadis. Jadi fatah khusus awal kalimah, ambil dia awal kalimah tu dalam hadis, fatah sunanha dan carilah dia. Fi kutubil mukhtasati bi hadhihi tariqah. Cari kita yang khusus dalam kaedah ini. Ya. Kelebihan hadis kaedah ini ialah di hadhihi tariqah maziyatun zahirah. Jelas dia punya kelebihannya. Suhulatul bahsi, mudah nak kaji, mudah nak dapatkan. Antariqha, melalui jalan ini, muqarranan bi tariqatil ukhra, bila kita bandingkan dengan kaedah-kaedah yang lain. Inilah paling mudah. Jadi antara kaedah ni awak boleh guna kaedah ni. Ya, anda boleh guna kaedah ni nanti. Atau ada kaedah satu lagi, kaedah keempat. Wa hiya suratul usul ila hadis, dan mudah untuk sampai pada hadis. Yang susahnya apa? Abrazul ma'khaza. Jadi takhrij hadhihi tariqah ma'khaza min aqwalih aqwaha, min aqwaha ila adnaha. Jadi kesukarannya pada yang kuat pada yang lemah. Taghyir fi matla' hadis ya'iku usul ila gharad. Yang mana ada beberapa perubahan-perubahan dalam awal hadis itu. Yang mana membawa kepada penyampaian bagi matlamat kita hadis itu. Ada perubahan. Faizarat masalan, contohnya. Nak kalau hadis ini je, idza ja'akum man tardana dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu. Dari Sunan Imam Tirmizi. Maksudnya apabila ni untuk orang perempuan ni, apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu redha agamanya dan akhlaknya, maka kahwinilah dia. Ya.
Contoh ada orang datang Minang, akhlaknya baik, agamanya baik, maka kahwinlah dia. Dalam lafaz Imam Tirmizi yang lain, idza atakum. Ini idza ja'akum, ini idza atakum. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawjuhu. Ini pun sama juga. Maksud yang sama, ata dengan ja'a. Sama lah. Datang juga. Tapi perkataannya berbeza. Idza atakum, idza ja'akum. Ini jadi susah sikit. Fa inna qad yas'abu 'alaika al-wusul lil hadis biwasitati rujuk' min kitab faharis atraf al-hadis hijaiyah. Jadi kadang-kadang jadi susah untuk kamu sampai pada hadis tu melalui rujuk. Ya, jadi untuk kitab, ini nama kitab fihris, kitab mu'jam atraf hadis hijaiyah melalui huruf hijaiyah alif sampai ya. Ya. Sebab kita nak cari daripada kalimah. Contohnya iza, kalimah alif lah. Sampailah jumpa iza atakum ni. Ini agak sukar sikit sebab apa? Dia ada iza ja'akum, iza atakum. Wasab al-lafaz ula fi masdar asliyah taghayyarat. Kenapa? Sebab lafaz yang pertama dalam sumber yang asal ini berubah. Ini berubah. Hatta dengan ja. Qad ya'taziru zalika ahyanan bi ghairi hadha misal. Kadang-kadang ada juga contoh yang lain. Baik, nak cari kitab yang khusus berkaitan ini ialah contohnya karangan-karangan yang disusun oleh ahli hadis mengikut huruf hijaiyah. Ya, iaitu contoh Jami' As-Saghir Imam Bukhari, Maqasid Hasanah ataupun Faris Faharis al-Hadis murtabatu ala huruf mu'jam. Hiya kathiratu jiddan yas'ab hasraha. Ini banyak sangat, susah nak dapat kalau dah cari dalam ni. Okey, kaedah yang keempat, kita cari hadis melalui kalimah gharibah, kalimah yang pelik sikit. Ya. Ma'rifat al-lafaz gharibah fil hadis qalilan wurud, maknanya sedikit je yang didapat dalam hadis. Ya, fil hadis ukhra, dalam hadis yang lain. Contoh, la yadkhulul jannah namamun. La yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk syurga namamun. Namamun namimah, orang yang suka membuat-buat cerita, ngadu domba, apa lagi? Fitnah, ini namimah, sifat namimah. Jadi kalimah namam ini qalilan wurud fil hadis, sedikit saja berbanding dengan lafaz yadkhulu ataupun jannah. Kalimah yadkhulu banyak dalam hadis, jannah banyak dalam hadis. Jadi kita cari namam ni jumpa dah cepatlah sikit jumpa hadis tu. Kalau cari yadkhulu ni lambatlah sikit. Sebab terlalu banyak hadis tu. Nak semak satu-satu. Baik, kelebihan dia. Suratul wuquf 'ala al-hadis biwasitah. Jadi cepat mencapai hadis tu melalui kaedah ni. Yang kedua, la yahtaju ila takhrij, tidak memerlukan pada takhrij biwasitatiha ila ma'rifat turuq hadis. Tak perlu pun takhrij hadis melalui apa? Nak kenal taraf hadis dulu. Sahih ke tak sahih ke, tak perlu. Cari terus je. Au rawi ataupun rawinya, tak perlu mencari rawinya. Atau maudhu'nya pun tak perlu maudhu'nya. Bal yakfi, bahkan cukup dengan mengenal lafaz yang satu yang gharib itu. Yang namam tu. Cukup tu, cepat dapat hadis tu. Yang ketiga, wujud jumlatul katsira min ahadits la yumkin takhrijuha illa bi hadhihi tariqah faqat. Jadi kelebihannya lah wujud jumlah yang banyak dalam hadis. Jadi tak mungkin kita keluarkan hadis tu kecuali dengan kaedah yang satu ni juga. Jadi ka'an ta'rifa juz'an min wasatil hadis la yadulluka ala mawduhi. Seolah-olah kamu ketahui satu juzuk daripada tengah-tengah hadis yang tidak menunjukkan pada maudhu'nya. Anda pun tak tahu maudhu'nya apa. Ya, kalau kita pada hadis ni la yadkhulul jannah namam. Ni dalam bab masuk apa ni? Tajuk apa? Maudhu' apa? Kalau kata namam ni bab perkara-perkara yang burukan, mazmumah ya. Kalau kita tak tahu, cari namam cukuplah. Tapi kita tahu ke ni perkataan-perkataan pelik. Nah, itu satu lagi masalah lah. Ya, kalau tak tahu perkataan ni rasa pelik, jadi cari je lah kaedah yang guna kaedah yang ketiga tadi. Baik, kaedah yang kelima iaitu kaedah menggunakan sifat hadis, ya. Sifat sanad dan sifat matan, ada dua ya. Yang ini guna sifat hadis. Yang ini kena tahulah hadis. Anda pun dah belajar hadis apa. Mungkin anda tahulah. Contoh sifat sanad, ayakuna,
Contohnya hadis mursal atau musalsalah. Hadis mursal contohnya bila nampak hadis tu tak diriwayatkan oleh sahabat. Hadis mursal lah tu. Nah, sahabat ni hilang. Mursal lah tu. Atau hadis musalsalah, hadis yang sambung. Sambung. Dari itu. Ataupun kita lihat dari sifat matan dia. Nampak ni ada perkataan qala Allah. Bila satu matan hadis ada qala Allah, menunjukkan hadis tu hadis kursi. Kita cari ada hadis kursi. Ataupun mutawatir, sifat mutawatir, atau ma'lulan, atau sifat hadis mu'allal, ataupun hadis maudhu, hadis palsu. Ini sifat hadis lah, siapa yang mahir. Jadi ada 5 kaedah ni. Ya. Okay. Kelebihannya senang nak dapat bagi orang yang khusus dalam bidang ni. Ya, kelebihan gitulah. Tapi susah untuk siapa? Sebahagian sifat hadis tu seperti mutawatir, Allah, musalsal, susah nak dapat. Kerana kebiasaannya ma yakunu takhrij biwasitatiha mukhtasan bi ahli ikhtisas. Orang yang mengeluarkan hadis melalui kaedah ni ialah ahli ikhtisas. Orang yang betul-betul mahir dalam bidang hadis. Sebab dia tahu hadis mutawatir, Allah dan sebagainya. Ini pun sama, maksudnya bila disandarkan itu, mana kena tahu tentang kitab-kitabnya pula. Bila nak tahu tentang hadis tu hadis apa, mutawatir ke dan sebagainya, kena tahu juga apa kitab-kitab yang ditulis berkaitan dengan hadis mutawatir. Kalau tak tahu dua-dua tu, tak perlulah guna kaedah yang kelima ni. Ya, hanya contohlah kitab-kitab yang digunakan. Ya. Baik. Takhrij yang ke-6. Tadi yang lama, yang ni terbarulah, kira yang terbarulah ni. Paling mudah. Iaitu biwasit baramij al-hasib al-hadisiyah. Hadisah. Yang ini guna kaedah moden. Kaedah moden ni guna apa? Internet, komputer, e-book, apalah. Yang ini paling mudah. Tak perlu buka kitab lah. Masa saya belajar tu kena buka kitab satu-satu. Sekarang ni buka internet je. Ya, lepas ni internet buka juga, tapi guna kaedah kitab yang ada dalam bentuk PDF. Ya, sebab saya kalau boleh nak ajar manual juga. Nak ajar yang internet ni senang je. Takut-takut bila orang yang internet provider tu yang mengeluarkan hadis tu takut tersalah, anda dah pun tersalah. Jadi kalau tahu asal kaedahnya, anda boleh betulkan kaedah tu. Kata ba'da zuhur wasail taqniyah al-hadithah. Bila muncul kaedah teknik yang baru, yang moden ni, intishar baramij hasub almiyah muyassarah li bahs. Jadi berkembanglah program-program atau software komputer secara ilmiah yang mudah untuk dibuat kajian. Insarfa ghalib mukhtasin ila takhrij biwasitah hadza wasail. Jadi berubahlah, berpindahlah kebanyakan orang yang mengkhususkan kepada takhrij ini kepada kaedah ini. Paling mudah. Wa kadat an tahjara turuq takhrij khamsah ma'rufah, dan hilanglah, maknanya berpindahlah, berhijrahlah, meninggalkan 5 kaedah yang ma'ruf yang kita dah belajar tadi itu. Ya. Jadi guna kaedah ni lagi mudahlah sebenarnya. Nak cepat. Tariq atau ghalibah fi takhrij wasitah hiya an tariq lafaz gharibah, ada sebagainya itu. Ya. Jadi kaedah yang gunakan ini biasa guna lafaz gharibah ataupun lafaz min alfaz gharibah. Ya. Daripada lafaz gharib ataupun beberapa dalam lafaz-lafaz gharib. Itu paling mudah cari di internet. Kan ada search tu dalam bahasa dipanggil al-bahsu. Type bahasa Arab kat situ, matan satu kalimah matan hadis, jumpalah kaedahnya. Okey, kelebihannya ialah meringkaskan waktu dan kedudukan hadis tu tidak zon. Okey, maksudnya betul-betul dapat dari kitab hadis asal, bukan seperti kitab tarikh, kitab sejarah Islam, kitab ulumul hadis, kitab jarh wa ta'dil. Ini cuma kitab bukan kitab perbincangan, bukan kitab asal. Kesukarannya ialah mana terdapat yang pertama, kitabnya ada tu berbagai-bagai cetakan. Anda cari cetakan dapat hadis, tapi nak cari cetakan tahun 2000. Tak sama dengan cetakan tahun 2008. Contohnya, berbezalah. Ya. Yang kedua, terdapat beberapa kesalahan dalam memasukkan nas. Dalam matan hadis tu ada salah. Ya. Itulah kerja-kerja orang provider tu macam mana? Salah. Ya. Yang ketiga, salah baris.
khata imla'i fi kitab kalimah. Dalam tuliskan salah baris. Banyak saya temui banyak salah baris. Ya. Contoh ini, Abdullah sepatutnya dia jarak. Jadi sambung. Sepatutnya Abdullah begini. Contohnya lah. Dua kalimah jadi satu kalimah. Ini antara kesukaran-kesukaran dalam takhrij menggunakan perkataan moden ni. Ini contohnya lah. Ini banyaklah dalam internet mana boleh carilah banyak. Okey, bila anda takhrij nanti contoh hadis ya. Contohlah saya bagi hadis ni, contoh ni hadis ni. Dapat satu lafaz saja. Ni saja. Man taraka salatul asri faqad habata amalahu. Maksudnya siapa yang meninggalkan salat asar maka hilanglah amalnya. Maknanya Allah tak terima amal-amal lain. Ini hadisnya ditutup Siapa yang lewat-lewat salat asar, siapa yang tak salat asar, Allah seksa dia. Al-Quran pun sebut hafizu ala salat wa salatu wusta. Salat wusta Allah, salat tengah. Salat di antara kita ada subuh dengan zuhur dan maghrib isyak. Tengah-tengah salat asar. Siapa yang sibuk waktu asarnya maka dia terbagi pada 4. Siapa yang sibuk dengan hartanya maka dia akan bersama Qarun pada hari kiamat. Dia disiksa bersama Qarun hari kiamat. Siapa yang sibuk dengan pemerintahan, jadi ketua, dia akan bersama Fir'aun pada hari kiamat. Siapa yang sibuk dengan pekerjaannya, ya, maka dia akan bersama Haman pada hari kiamat. Ini antaranya lah. Satu lagi saya lupa. Abu Jahal kot tu. Ya. Ini maksudnya mantar ka salatul asr faqad habata amalan. Siapa yang meninggalkan salat asar maka dia terbatal amalannya. Baik. Jadi disebut nama sahabat, nama sahibul kitab. Kita tulis akhrajuhu. Kita tulis akhrajuhu siapa? Kalau dapat hadis ini daripada Bukhari maka akhrajuhu Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Kemudian disebut bab, kitab dan bab. Ya, dia daripada kitab apa dan bab apa. Dalam Bukhari dia ada kitab. Kitab maksudnya kitab solat, kitab zakat, kitab haji dan sebagainya. Dalam kitab ada bab. Itu kena sebut. Contohnya sebut kitab solat dalam bab mantar qal asri. Okey. Yang ketiga disebut juzuk safhah, rakam hadis, ni penting. Ya. Muka surat berapa, juzuk berapa dan rakam hadis ni penting. Nombor hadis. Ya. Dan yang keempat disebutlah juga kalau boleh siapa perawi hadis tu. Ya, hadis tu sama jenis yang marfu', mauquf dan mursal. Ya. Contohnya hadis dari Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini bila kamu dapat hadis jadi tu man taraka salatul asr faqad habita amaluhu, maka takhrijnya kena buat akhrajahu al-Bukhari fi sahihi kitab solat, bab man taraka salat. Ini juzuk safhah dengan rakam dia dan hadis itu daripada siapa? Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu. Statusnya marfu' bil lafzi. Okey. Anda kena buat macam tu. Okey. Okey, sekarang ni ada soalan. Saya kena minta anda buat ni. Macam mana nak cari ni? Anda nak guna kaedah apa? Contohnya saya akan tanya seorang lah ataupun satu kumpulan. Saya bagi satu matan hadis. Hadisnya ialah contohnya hadis man sabba nabiyan faqtuluh. Siapa yang mencela nabi maka bunuhlah ia. Jadi macam mana awak nak buat? Kita bincang sikit. Ustaz Abel tu? Macam tanya apa ni maksud hadis tu kan. Macam mana nak buat? Okey, hadis tu lepas tu bagi tahu makna apakah makna hadis itu. Okey, itu kalau tahu makna. Kalau cari makna. Saya dah bagi 5 kaedah
yang asal, satu kaedah moden. Jadi awak nak guna yang mana? Ajman Husaini. Cuba jawab. Wujud tak wujud ini? Ajman. Ajman. Ya Ustaz. Buat apa? Makan. Tak Ustaz, tadi saya pergi tanda sekejap. Yalah tu. Okey Ajman, saya bagi 5 kaedah tadi tu dengan satu kaedah moden. Awak nak guna yang mana? Kalau yang dengar, catat siapa serta ni, boleh jawab ni. Ajman nak guna yang mana? Kaedah yang pertama, kaedah tariqah ula. Awak nak guna yang pertama? Awak nak guna yang pertama ke? Saya rasa kaedah yang tu. Awak tahu ke siapa rawi a'lanya? Saya sebut tadi mansab nabiyan faqtuluh. Saya bagi matan saja. Saya bagi lafaz saja. Awak tahu siapa yang rawi hadis tu? Ajmal. Senyap. Ajmal jawab tu. Yang last sekali pun boleh juga Ustaz. Apa ni main teka-teka ni? Last sekali tu apa? Tak. Last sekali tu apa? Yang wasful hadis. Tak, kaedah yang last tu kaedah apa? Kaedah yang last sekejap. Buat apa tadi ni? Saya bagi 5 yang lama, 1 yang moden. Awak nak last tu yang mana? Anda kena buat ni 10 markah ni. Hilang dah. Muhammad Haris Daniel. Oh. Ya Ustaz? Haris Daniel. Saya pakai iPhone Ajmal Ustaz. Haris Daniel. Mana Ustaz? Oh, you ke? Kenapa awak punya telefon? Awak buka sikit muka. Tak, saya buka laptop tapi nota tengok kat phone dia. Dia buka muka sikit. Kat mana awak? Kat asrama Tak, dekat rumah. Kat rumah. Awak ada beradik ke apa? Tak Ustaz, dia datang rumah saya dah. Rumah kat mana? Rumah sewa? Tak, dekat Semenyih Ustaz. Oh, sebenarnya je. Buka muka sikit. Okey lah tu. Cantik rumah awak apa jawapannya? Awak nak pilih mana? Awak nak pilih mana? Dalam 5 atau 6 kaedah yang saya bagi tu, nak pilih yang mana? Kaedah moden Ustaz. Kaedah moden. Kaedah moden kaedah macam mana? Yep, Jawablah. Okey, macam ni. Dengar semua ya. Lepas ni saya akan bagi satu tugasan. Lepas anda hantar je tugasan assignment tu,
Saya hantar juga tugas saya, upload tugas saya yang kedua. Saya minta anda akan cari satu hadis, satu hadis. Kemudian saya minta anda bentangkan macam mana anda boleh jumpa hadis tu. Begitu deh. Dia punya kaedahnya cari hadis, tunjukkan satu-satu. Ya. Contoh. Okey, contohnya macam ni. Bila dapat satu hadis, mana ya? Hadis innama a'malu binniyat lah. Okey, saya ambil satu hadis. Innama a'malu binniyat. Boleh guna kaedah yang ke-3 atau kaedah yang ke-4 atau kaedah yang ke-6. Kaedah yang ketiga ialah menggunakan perkataan awal atau lafaz hadis. Innama kalimah alif. Okey. Ataupun guna kaedah yang keempat, menggunakan lafaz gharib. Nampak dalam matan hadis tu ada yang pelik, ambil. Ataupun kita guna kaedah yang keenam, terus kepada menggunakan internet ataupun e-book atau sebagainya daripada lafaz hadis tu. Jadi proses anda ialah saya nak minta guna kaedah yang keempat. Saya minta anda guna kaedah yang keempat. Ya. Sama tu senang, kaedah keempat. Jadi kaedah keempat ni, contohnya hadis innama a'malu binniyat. Ya. Okey. Bila anda ditugaskan untuk cari hadis innama a'malu binniyat, anda dah dapat dah dia punya lafaz hadis tu. Jadi anda kena pergi di mana? Anda kena pergi ke kitab ni. Ya. Ya, saya buka dulu. Okey, nampak tak kitab ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Kitab ni namanya ialah Al-Mu'jam Al-Mufihris Al-Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Dia mencari hadis melalui perkataan sama ada perkataan gharib atau tidak gharib. Dan hadis tu kita carilah. Kalau kata hadis tu mengikut huruf hijaiyah ya. Macam ni. Dia juzuk pertama ni ada alif, ba, ta, sa, jim, ha. Sampai ha. Jadi juzuk yang kedua kha, dal, zal, mim. Okey. Kitab ni nanti saya akan upload dalam GC. Awak tak boleh carilah. Saya pun dapat dari internet. Jadi saya upload dalam GC. Jadi bila kata awak dapat hadis innama a'malu binniyat dan awak nak cari perkataan innama, jadi perkataan alif. Jadi awak carilah dalam juzuk yang pertama ada alif. Ya. Kalau kata awak nak cari perkataan niat, an-niyatu bermula perkataan nun, ya. Nun, jadi carilah juzuk yang ada huruf nun. Begitu. Okey. Contohnya di sini innama a'malu binniyat. Carilah innama. Ni ata alif nun. Alif nun. Okey. Sebelum tu saya akan berikan terangkan coding dia. Coding ya. Apa maksud coding? Kod dia ni. Bawah ni ada kod ya. Ni kod ni ya.
Ni, nampak ni? Kha, mim, dal, ta, nun. Okey, faham tak coding ni? Okey. Saya bagi contoh di sini ya. Okey. Nampak tak ni? Yang saya highlightkan ni. Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Contohnya ada matan hadis, kana lahu ajrahu marratain. Adalah bagi pahalanya 2 kali. Contohnya lah. Jadi kalimah ni ada dalam kha, ada dalam mim, ada dalam dal, ada dalam nun, ada dalam ta, ada dalam halam. Okey. Jadi apa maksud ni? Ini kena catat sikit. Takut nanti awak tarik tak jumpa pula. Untuk Imam Kha ni ialah Imam Bukhari. Cari yang sahih Imam Bukhari. Ya, ini maksudnya Bukhari. Mim ialah Imam Muslim, Sahih Muslim. Cari yang Sahih Muslim. Ya. Dal Abu Daud. Ya. Nun Imam Nasa'i. Ta Muwatta Imam Malik. Halam ni Ahmad bin Hanbal, tak salah saya lah. Ya. Jadi apa maksud jim ataqa 16. Kemudian 17. Kemudian Anbiya 50. Maksudnya ialah dalam cari matan ni dalam Imam Bukhari kitab Ataqa. Dalam kitab Ataqa dalam nombor ialah nombor bab 16. Okey. Kemudian ada juga dalam bab 17, kitab yang sama bab 17. Okey. Kemudian ada dalam kitab yang lain, kitab Anbiya bab 50. Okey. Faham? Kaedah ini terpakai untuk kitab-kitab berikut, iaitu siapa? Bukhari, Abu Daud, Nasa'i. Okey. Tu dan lain-lain. Kecuali yang tak boleh pakai kaedah ni ialah Muslim. Muslim berbeza kaedahnya. Muslim, Muwatta Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. 3 kitab ni dia bukan kaedahnya ni. Setakat ni faham? Ada nak tanya tak? Tanya betul-betul ni. Kalau belajar online macam ni lah. Saya sikit. Tak faham. Tak faham? Apa yang tak faham? Yang kenapa Muslim yang Hanbal tu tak guna tu. Nanti saya cerita. Setakat ni faham tu tak duduk kaedah Bukhari, Nasa'i ni? Faham ya? Kalau jumpa Kha ni adalah Bukhari, Aitakan ni kitab dia, ni nombor bab. Okay? Nanti kalau nombor bab ni cari nombor bab, dalam tu ada tajuk-tajuknya, cari asal jumpa hadis ni. Ya? Okey. Setakat ni faham tak? Okey. Kemudian kita pergi pada yang berlainan sikit. Muslim dengan Muwatta sama kaedah. Ya, sama kaedah. Dia sepasang ni saya kaedah. Mim ya, bila jumpa mim ini adalah Imam Muslim. Kalau ta ni Muwatta Imam Malik. Kalau musafirin ialah kitab dia. Kitab musafirin. Cari atau istizan, kitab istizan. Dan nombor ini ialah 292 ialah nombor hadis. Kalau Bukhari yang nombor bab, dia ni ialah Muslim dan Muwatta nombor hadis. Okey, faham? 43 dengan 292 ni nombor hadis. Baik, setakat ni tahu tak bezanya? Dapat tak bezanya? Dapat Ustaz. Okey. Yang ketiga pula ialah berkaitan dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ya. Dia lain pula dia punya kaedahnya. Ahmad bin Hanbal ni dia seorang macam ni dia. Dia satu jenis je. Yang lain tak ikut dia. Dia sendiri je. Kemudian ada nombor besar. Dan nombor kecil. Nombor besar, nombor kecil. Okey. Ini nombor besar, nombor kecil. Nombor besar ni ialah jilid dia. Jilid yang ketiga. Nombor kecil ialah muka surat. Ya, muka surat. Yang ni 218. Yang ni 18. Yang ni
30. 20 ke 30 ni. Tahulah. Yang ni jilid yang keempat, muka surat 47, 48, 52. Ni jilid yang kelima, muka surat 256. Okey. Faham tak untuk Ahmad bin Hanbal? Faham. Okey. Jadi nasihat saya, kalau ada macam ni, orang nak pilih mana? Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada dalam macam-macam lah ni. Jadi cadangan saya, yang paling mudah nak cari dalam Muslim. Cari Muslim, terus kitab nombor hadis terus. Jumpa dah. Okey. Ataupun cari Bukhari macam ni. Kitab dia, nombor bab dia. Jumpa hadis. Ya. Atau mana-mana lah. Kalau boleh cari yang sahih dulu. Ya. Kalau boleh elakkan Ahmad bin Hanbal. Sebab kadang-kadang cetakan yang ditulis dalam ni dengan ada cetakan yang ada tak sama. Itu yang saya kena dulu bila syekh saya kata, ya Muhammad, dia panggil saya Muhammad. Ya Muhammad, ibhas an hadis man sabba nabiyyan faqtuluh. Hadis Nabi, siapa yang cela Nabi maka bunuhlah dia. Saya cari tak jumpa. Dia ada satu yang Ahmad bin Hanbal. Jadi saya carilah ni. Tak ada. Rupa-rupanya cetakan berbeza. 3 bulan saya cari hadis tu. Kalau tak dapat, hilang 30 markah pada ketika itu. Jadi jumpalah saya. Lega. Sebab apa? Tak nak kena cari yang atas ni dulu. Ini pesanan saya. Baik. Bila anda dah tentukan di mana anda nak cari. Contohnya anda nak tentukan Muslim Musafirin 292. Okey. Jadi anda pergi ke mana-mana laman web yang ada kitab asal Imam Muslim. Ya. Cari dalam tu. Kemudian print screen, masukkan dalam report. Boleh? Sampai jumpa. Dan bila dah jumpa nanti, awak kena tulis macam ni. Ini awak kena tulis awak kena tulis macam ni lah. Macam ni. Ya. Macam tadi, kalau Bukhari, Al-Bukhari lah. Kalau Muslim, akhrajul Muslim fi sahihi. Itu dalam kitab apa? Musafirin. Dalam bab apa? Dalam bab tu ada dalam kitab tu. Cuma dalam kita punya kaedah tadi, dia tak ada nombor bab kan. Tapi boleh dapatkan dalam tu. Nombor hadis tadi, 292. Apa riwayatnya? Tulis ni, baru lengkap. Baru saya terima sebagai dan ada markahnya 10 markah. Itulah. Okey. Ada soalan? Ustaz. Ya. Maksud Ustaz, bila dah cari dalam buku yang Ustaz bagi tu, print screen, lepas tu buat yang Ustaz tunjuk ni ke? Ya, ni. Okey. Print screen tu, kitab yang tadi saya tunjuk tu. Satu lagi, yang dalam sahihnya tu apa? Kalau Muslim, mana kitab sahihnya? Print itu, baru nampak. Dan matan dia sekali. Kat internet boleh, dekat buku-buku dalam bentuk PDF yang dah di apa dipanggil? Jadi kopi tu pun boleh. Tu. Yang penting saya nak ada dia punya ni dan ada buktinya. Contohnya kitab solat. Tunjukkan print screen kitab solat tu kat mana. Ni bab ni ada, nombor hadis ada, hadis riwayat ni ada. Tu. Kalau tu mana awak dah dapatlah hadis tu. Ni saya tengok balik dalam performa sama ada tugasan ni dalam bentuk berkumpulan ataupun dalam bentuk individu. Kalau bentuk individu, setiap seorang kena carilah. Kalau dalam bentuk berkumpulan, anda kena berkumpulan lah. Kumpulan tu, kumpulan assignment yang sama je. InsyaAllah saya akan bagi hadis yang mudah je. Saya tak akan bagi hadis yang guru saya bagi macam saya. Susah nanti. Sebab guru saya bagi tu sebab saya belajar ilmu yang lain. Ada kajian sanad lagi. Tentukan rawi pula. Yang datang, anda tentukan hadis ni je cukup dah. Okey. Setakat ni ada soalan? Ustaz. Ya.
Kiranya Ustaz bagi satu matan tu kiranya pilih satu kitab je lah ya. Pilih satu je. Okey. Jangan banyak-banyak. Satu je cukup lah. Kalau anda dapat contohnya apa? Macam ni. Contohnya anda dapat banyak kitab kan? Tahu banyak kitab ni. Ambil satu je lah. Pastikan matanya sama. Kadang-kadang dia berlainan tau. Macam tadi iza ja'a ataupun iza ja'akum atau iza atakum. Berbeza. Kalau saya kata matanya iza atakum, saya nak iza atakum. Saya tak nak iza ja'akum. Sampai jumpa. Kes-kes yang lepas berbeza. Dia hantar juga saya reject. Dia nak yang itu. Ya. Contohnya lah. Okay, ada soalan? Ustaz, apa ni nanti Ustaz akan bagi dalam Google Classroom kan yang macam hari tu. Nanti kita akan isi nama. Ya. Okey, baik Ustaz. Saya akan bagi hadisnya, nanti isi nama, kemudian hantar dalam bentuk, kali ini hantar dalam bentuk pembentangan lah. Sebab dia bukan kerja ni, kerja pembentangan. Pembentangan tu maksudnya sama ada anda nak buat dalam bentuk video yang screen video yang selalu saya upload tu macam tu pun boleh. Mana anda ada terangkan ni hadis ni dapat ni. Ada tu anda bagi link YouTube, masuk saya tengok. Itu pun saya bagi markah gitulah. Tapi link tu masuk dalam GC. Gitulah. Okey. Kira bentangnya kena buat kertas kerja, lepas tu kita bentang apa yang kita buat macam tu Ustaz. Tak perlu kertas kerja. Tak boleh. Nanti saya akan upload borang itu, isi je borang itu. Okey, baik Ustaz. Dia punya report tu borang tu je. Anda cuma tuliskan ada satu contohnya dalam borang tu ada amatan hadis, kemudian saya nyatakan akhrajuhu siapa rawi dia, awak tulis akhraj Bukhari. Kemudian nama kitabnya apa? Itu suatu kitab An-Musafirin. Nama bab apa? Bab berkaitan dengan ajr maratain contohnya lah. Macam tu. Nama isi je borang tu. Kemudian anda kena terangkan dalam bentuk video. Sebab dikira sebagai pembentangan lah, markah pembentangan. Tu. Kalau 4 orang tu jadi awak macam mana nak adjust, jadi 4-4 kena bercakap. Nak ambil markah tu? Ustaz. Ya. Jadi dalam video tu ada borang yang Ustaz bagi dengan yang print screen tu. Ya. Okey. Borang tu pula pun kena PDF kan dan hantar kat GC ya. Saya nak bagi markah kat situ juga. Okey Ustaz. Okey. Baik. Ada soalan lain? Ustaz. Ya. Limit video tu berapa minit? Tak ada had. Tapi jangan lama-lama lah. Maknanya anda terangkan yang pertama hadis anda dapat apa. Okey. Saya mendapat hadis, ni bacakan hadisnya. Kemudian yang kedua, anda pula nyatakan di mana hadis anda cari dalam kitab Fihris ni. Okey, contohnya saya nak mencari kalimah kana macam ni. Saya cari kalimah kana, maka saya menemui kana lahu ajruhu marataini. Kemudian dia ada macam ni. Awak bacalah kha atik semua ni. Dan saya memilih contohnya Muslim Musafirin 292. Okey. Cukup sampai itu. Anda tahu dah. Orang yang ketiga pula dia akan buka kitab Muslim ni. Dia akan nyatakan ini kitab Musafirin, ini bab dia, nama bab je lah ni. Contohnya. Dan orang yang keempat awak nyatakan ini dia punya hadisnya, rakamnya dan baca hadis tu matan. Itu je. Boleh. Awak pandai-pandai lah, awak multimedia kan. Semua ni multimedia. Takkan tak boleh gabung video. Boleh kan? Benda senang je. Jangan video yang tak boleh saya baca dah. Sebab tu saya minta upload dalam YouTube. Macam ni senang. Semua boleh tengok. Iaitu awak letak ke public lah. Jangan letak ke ni, tak public. Semua boleh tengok. Boleh sharing semua orang. Sebab dapat pahala. Okey. Lagi nak tanya? Dah lah tu. Cukup lah pukul 1 dah. Kalau agak tak faham, PM saya lah.
atau WhatsApp saya. Tak ada WhatsApp saya. Tapi saya belum bagi lagi hari ni. Saya kena susun dulu hadis tu. Setakat ni anda kena serah assignment. Assignment bila kena hantar? Hari ni? 16. Oh 16, hari Rabu kan. 16 tu 12.59 lah. 11.59. Tengah malam, last. Baiklah. Kita ada satu lagi ujian kan? Masih ada baki satu lagi ujian kan? Itu saya buat 10 markah je kan? Ustaz. Satu lagi. Nak ujian subjektif ke objektif? Subjektif. Saya bagi subjektif boleh tak? Saya nampak ada yang boleh skor tak skor kesian lah. Ada yang 4 ke 10, ada yang 10 okey. Ada yang 7, ada yang 4 ni. Agak tak faham soalan kot. Soalan bahasa Arab kan? Kalau subjektif, saya minta anda tulis je lah. Biasanya open book lah. Saya bagi satu soalan, masuk dalam tu. Tapi jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti lambat saya nak maki. Nak menandanya. Bahasa Melayu Ustaz? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Maaf. Bahasa Arab. Nanti saya ada satu lagi tugasan untuk anda bahasa Melayu. Kalau saya nak buat satu buku, istilah saja. Semua dalam bahasa Melayu. Itu aku kumpul dia bahasa Melayu. Okey, baik Ustaz. Okey. Kemudian nanti ada lagi tugasan ni, banyak sikit tugasan ni. Iaitu untuk tugasan yang coursework. Ada yang tugasan 30 markah untuk anda punya markah final exam. Dia kan 50 asal, 20 objektif. Itu anda akan jawablah masa bulan 10 nanti. Ada 30 markah ni, yang ini dah bentuk kerja jugalah, assignment lah. Jadi saya buat dalam bahasa Arab yang tu lah. Senang je, salin je, dapatlah 30 markah. Okey Baik, itu saja. Cukup sekadar ni, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz tak ada tu.